Selamat sejahtera kepada Dr. Abdul Talib dan rakan guru-guru sekalian. Hari ini saya, Ilawarisi Anak Perempuan Selvaraj dan rakan saya, Udashini Anak Perempuan Murgaya akan membentangkan tentang kaedah penyelidikan kualitatif. Terdapat 8 kaedah penyelidikan kualitatif iaitu naratif, fenomenologi, grounded theory, kajian tindakan, kajian kes, etnografi, historiografi dan analisis kandungan. Tajuk yang kami pilih untuk membentangkan hari ini adalah grounded theory. Grounded theory diasaskan oleh dua ahli sosiologi yang bernama Barney Glaser dan Anselm Strauss pada tahun 1967. Ini dikembangkan dari alam pekerjaan mereka di University of California, San Francisco Medical Center dengan pesakit yang sakit parah. Glaser dan Strauss menerbitkan sebuah buku yang dihuraikan secara terperinci prosedur teori grounded mereka yang berjudul The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Grounded theory ini didefinisikan sebagai satu pendekatan induktif untuk mengkaji kehidupan sosial dan bertujuan untuk membina teori berdasarkan pemerhatian yang dibuat. Menurut Fernandez, grounded theory merupakan sebuah metodologi yang membina teori tentang isu-isu penting dari kehidupan masyarakat. Manakala Chalmers pula menyatakan bahawa grounded theory ini adalah satu kaedah penelitian yang menjelaskan petunjuk-petunjuk sistematik untuk mengumpul dan menganalisis data untuk membangunkan kerangka yang dapat menjelaskan data yang terkumpul. Terdapat 3 jenis grounded theory iaitu classic grounded theory, Straussian grounded theory dan constructivist theory. Classic grounded theory dikembangkan oleh Barney Glaser, manakala Straussian grounded theory pula dikembangkan oleh Strauss dan Corbin, dan akhirnya pula teori constructivist pula telah dikemukakan oleh Chalmers. Seterusnya kita akan lihat pada ciri-ciri grounded theory. Grounded theory merupakan teori data yang menyusun teori berorientasikan tindakan atau interaksi. Terdapat 5 kriteria utama grounded theory iaitu fit, understanding, generality, control dan theoretical sensitivity. Makna terhadap sesuatu data yang diperolehi oleh penyelidik dipengaruhi oleh pengetahuan teori, pengalaman, pembacaan literatur dan penelitian dalam bidang yang berkaitan. Penyusunan teori dilakukan dengan analisis data secara induktif, di mana induktif ini bermaksud melibatkan aktiviti mengumpul dan menganalisis maklumat-maklumat kemudian membuat kesimpulan. Dalam grounded teori ini, penelitian bermula dari satu data kemudian membentuk teori dan memerlukan prosedur sistematik. Seterusnya kami akan menerangkan tentang proses pengumpulan data dan proses penganalisisan data. Pada langkah pertama, penyelidik akan membuat pengumpulan data. Pengambilan data ini dilakukan melalui temu bual, pemerhatian dan pengumpulan data secara langsung. Langkah kedua adalah transkrip data, di mana hasil temu bual atau rakaman video atau audio interaksi atau kejadian dijelaskan, dituliskan kembali, iaitu ditulis dalam format teks atau ditangkap dalam bentuk identifikasi yang jelas dari sub-elemen dipanggil sebagai transkrip data. Sebagai contoh, temu bual dianalisis secara terperinci. Elemen data kemudian diberi coding dalam kategori apa yang sedang diperhatikan. Sesudah melakukan pemerhatian ataupun temu bual, pengkaji segera membuat catatan hasil rakaman pemerhatian atau temu bual tersebut. Langkah ketiga dalam proses menganalisis data adalah develop initial, di mana coding terbuka dan kategorisasi dilakukan terhadap data yang didapati. Langkah yang keempat pula adalah saturate categorize. Unit-unit yang sama disatukan untuk membentuk suatu kategori tertentu dalam langkah keempat ini. Dalam langkah kelima pula adalah defining categories, di mana penyelidik akan mendefinisikan masing-masing kategori yang telah terbentuk sebelum ini.
Seterusnya adalah theoretical sampling, di mana dalam langkah ini penyelidik akan menggunakan kategori yang ada untuk membentuk kategori selanjutnya dan menguji kategori tersebut. Seterusnya ialah axial coding. Dalam langkah axial coding ini, perhubungan antara kategori diperhatikan dan diujikan kembali ke data yang ada. Seterusnya adalah theoretical interaction, di mana dalam langkah ini kategori inti ditemukan dan dihubungkan dengan pelbagai subkategori yang ada. Seterusnya, daripada kategori tersebut, ditarik sebuah simpulan mengenai topik penelitian. Langkah ini dipanggil sebagai grounding the theory. Langkah yang terakhir adalah filling in gaps, di mana penyelidik akan menyempurnakan bahagian-bahagian yang tidak disempurnakan dengan data tambahan. Lepas kesemua langkah ini dilakukan dalam proses penganalisisan data, penyelidik dapat menyimpulkan kajian ini dan mewujudkan satu teori baharu. Ini merupakan proses penganalisisan data di mana pada akhir penyelidikan, penyelidik dapat mewujudkan satu teori baru. Seterusnya, kita akan lihat pada kelebihan dan kelemahan grounded theory. Antara kelebihan grounded theory adalah ia lebih berstruktur dan sistematik. Seperti mana yang kita tahu, kajian yang dilaksanakan perlu meliputi aspek sistematik. Hal ini kerana jenis kajian yang lebih berstruktur dan sistematik dapat membantu pengkaji untuk mengumpul data mengikut perancangannya. Sebenarnya, teori ini lebih tersusun daripada model penyelidikan yang lain dari segi proses pengumpulan data dan analisis data. Aspek struktur dan sistematik boleh dilihat melalui langkah pelaksanaan teori grounded, iaitu dari masalah kajian, soalan kajian hinggalah langkah terakhir. Seterusnya, teori grounded ini bukan sahaja menghuraikan kajian, malah ia akan membentuk satu teori atau konsep yang baharu. Selain itu, teori ini memberi fokus pada proses, di mana grounded teori ini lebih mengutamakan proses kajian. Dalam grounded teori ini, pengkaji dikehendaki mengikuti semua langkah pelaksanaan, iaitu daripada permulaan sehingga pengakhiran kajian untuk membentuk satu konsep berdasarkan kepada data yang diperoleh. Pada masa yang sama, teori ini tidak terpengaruh oleh teori lain. Penggunaan teori grounded ini dapat membantu pengkaji dalam pembentukan satu konsep yang baharu. Dalam hal ini, pengkaji akan membentuk satu konsep dengan sendiri tanpa mengambil teori yang sedia ada. Selain itu, teori ini dapat meningkatkan kreativiti pengkaji. Kreativiti merupakan kebolehan ataupun keupayaan seseorang dalam membentuk satu idea yang baharu. Pengkaji akan berjaya mengumpul data melalui beberapa instrumen seperti pemerhatian, temubual, pembacaan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kajiannya. Pengkaji akan membentuk satu konsep atau teori yang baharu berdasarkan data-data yang dikumpul. Maka, konsep yang dibentuk oleh pengkaji adalah baharu dan bukannya konsep yang sedia ada. Justeru kreativiti ini lahir melalui konsep yang dibentuk. Teori grounded ini menjadi satu medan kepada pengkaji untuk meningkatkan kreativiti pengkaji. Walaupun teori grounded ini merangkumi beberapa kelebihan, tetapi terdapat juga kelemahan dalam teori tersebut. Antara kelemahannya ialah teori ini mengambil masa yang lama. Pengkaji melaksanakan kajian dari umum ke khusus. Pengkaji juga akan berhati-hati dalam mengumpulkan data maupun dalam analisis data bagi membentuk sesuatu teori. Maka, semua data yang dikumpul akan diperincikan secara satu persatu. Jadi, perkara ini akan mengambil masa yang lama sehinggalah membentuk satu konsep yang baharu. Seterusnya, kesahan kajian dalam teori ini hanya diketahui oleh pengkaji.
Segala data bagi kajian akan dikumpul oleh pengkaji sahaja, di mana pengkaji akan berjumpa responden yang dipilih secara peribadi untuk mengumpulkan data. Maka, pengkaji seorang saja yang mengetahui tentang data yang dikumpul. Kelemahan yang kelima ialah grounded theory ini tidak menggunakan persempelan kebarangkalian. Persempelan kebarangkalian ini hanya digunakan untuk kelompok yang besar seperti mana kita lihat dalam kajian-kajian kuantitatif. Dalam teori ini pula, pengkaji hanya fokus pada kelompok kecil sahaja. Jadi pengkaji juga tidak menggunakan persempelan kebarangkalian semasa menggunakan teori ini. Tambahan pula, teori grounded memberi ruang kepada pengkaji untuk berat sebelah. Seperti mana yang kita tahu, pengkaji akan melaksanakan kajian terhadap kelompok kecil, iaitu golongan khusus yang dipilih untuk kajian. Data juga dikumpul daripada kelompok tersebut. Maka, dalam situasi ini, pengkaji akan dengar apa yang direspon oleh responden yang terpilih sahaja. Dengan ini, pengkaji dapat membentuk satu konsep ataupun teori baharu berdasarkan data-data tersebut dan bukannya daripada golongan individu. Perkara ini memberi peluang kepada pengkaji untuk mereka satu konsep secara berat sebelah. Kesimpulannya, reka bentuk kajian grounded theory merupakan satu set prosedur yang digunakan untuk menyusun sebuah teori yang menjelaskan sebuah proses mengenai sebuah topik substantif. Kajian teori grounded sesuai digunakan dalam rangka menjelaskan fenomena, proses atau merumuskan teori yang umum tentang sebuah fenomena yang tidak boleh dijelaskan dengan teori yang ada. Secara umum, kaedah ini mempunyai 6 ciri-ciri kunci. Pertama, fokus kajian diarahkan pada proses yang berkaitan dengan sebuah topik substantif. Kedua, penjaringan data yang dilakukan secara serentak dengan analisis data dilakukan dengan menggunakan penyempelan teorinya. Ketiga, analisis data dilakukan dalam 3 tahap iaitu pengekodan terbuka, pengekodan paksi dan pengekodan terpilih sambil melaksanakan perbandingan konstan dan membuat pertanyaan tentang data-data yang diperolehi. Keempat, sewaktu menganalisis data untuk memunculkan kategori-kategori, sebuah kategori teras dikenal pasti. Kelima, kategori teras yang dikenal pasti kemudian dikembangkan dan dirumuskan menjadi teori. Selama melakukan penyelidikan, penyelidik membuat catatan-catatan untuk menghuraikan idea-idea yang berkaitan dengan data dan kategori-kategori yang dicipta. Prosedur pelaksanaan penyelidikan teori grounded yang menyeluruh sukar dilakukan memandangkan reka bentuk teori grounded yang cukup berbeza-beza. Walaupun demikian, sebagai gambaran, langkah-langkah kajian reka bentuk sistematik dapat disusun dalam 6 langkah iaitu perumusan masalah, jaringan data, analisis data, penyusunan teori dan penulisan laporan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.